Jadi, ayo kita menyaksikan perlawanan pertama untuk match yang terakhir ketiga ini. Hari yang terakhir untuk minggu pertama. RRQ Tora berhadapan dengan pasukan Team Flash. Bagi pendapat saya, agak berani juga gerakan yang dipamerkan oleh Team Flash di sini. Tak ada satu pun purify yang saya saksikan. Walaupun Super Yoshi membawa masuk Chow dekat sini, boleh digabungkan dengan Fracture daripada Gary. Itu adalah satu kombinasi yang cukup berbahaya. Jadi, jom kita lihat adakah tangkapan pick-off mudah mampu untuk dimiliki oleh RRQ Tora. Betul juga kan, banyak sisi daripada pasukan RRQ Tora. Tapi Team Flash tak ada purify pun. Lebih pada flicker sahaja, mungkin trust their instinct. Yep. Untuk melihatkan ada setup yang dapat dilakukan. The Wanderer didapatkan oleh pemain pasukan RRQ Tora. Satu lagi kat sini adalah di mana mereka merisaukan damage yang boleh dikeluarkan oleh Dairen dan juga Raf. Bahkan gunakan Sora dekat bahagian god lane. Jadi, Alamak, Darren. Mendadak damage yang agak tinggi, tekanan. Tapi di bahagian tengah pula kita dapat melihat di mana Team Flash pula yang menghadapi masalah. Perasan. Ya, terbalik. terbalik kan? Betul. Oh, okey, baik. Yang dekat atas dalam ni betul. Cuma dekat dalam tepi tu saja yang Kejut. kena tukar semula. Ya, sebenar. betul. Dairen akan bermain Sora, jadi kat situ kita boleh katakan sebentar tadi di mana Raf mampu untuk dapatkan posisi yang lebih baik. Terus saja Razin akan ditekan terlebih dahulu dekat bahagian tengah. Team Flash, mereka juga boleh katakan bertindak dengan baik apabila trio mid mereka bergerak secara bersama untuk menghalangkan Chow daripada terlalu agresif. Tak dilupakan mereka mula melaksanakan rotasi kepada turtle yang pertama. Pedrin, kita tahu hero utility, jungler yang cukup mudah untuk mengawal kawasan objektif tersebut dengan cemerlang. Bergantung pada respon daripada RRQ Tora. Diablo bertindak masih lagi cemerlang untuk membersihkan minion dan juga dapatkan level yang secukupnya sebelum ketibaan turtle. Bagi diberikan tumpuan untuk didapatkan. Super Yoshi begitu agresif untuk mendapatkan Diablo. Tetapi dengan AWM dibuka oleh Kim memberikan satu green light. Lampu hijau kepada pasukan RRQ. Menghalau Team Flash untuk dapatkan turtle. Memang itu nampak seperti memanipulasikan keadaan. Nampak paranoid. Pasukan Team Flash tak boleh nak terlalu agresif kat depan dan Freddy terpaksa untuk berundur. Ya, mudah dikawal rapi oleh Kim sebentar tadi. Dan itu terus sahaja menyebabkan RRQ Tora boleh saja mendapatkan momentum pada fasa awal game ini. Mereka terus saja meninjau sikit sebanyak kawasan jungle milik Team Flash. Jika ada ataupun tidak peluang untuk mereka melaksanakan pick-off. Super Yoshi masih lagi belum mempunyai Wave Dragon di sini. Fracture bersiap sedia sahaja untuk melaksanakan follow-up daripada Gary. Pada ketika ini juga Team Flash masih lagi belum dapat sesuatu yang memberikan mereka advantage yang kuat. Diablo juga dah merasakan damage yang besar. Dan sekarang ini Dairen berjaya untuk dibunuh juga oleh Diablo. One by one, absolute cinema di antara kedua-dua EXP laner ini. Kedua-duanya fighter. Sehingga kan tiada pemenang, keputusan masih lagi seri. Sempat untuk dia gunakan Shifting Sky dalam semak seperti itu untuk mengelakkan Diablo daripada mampu melarikan diri dan sekaligus selamatkan keadaan hampir juga untuk dia survive. Tapi last bullet daripada turret itu menyebabkan dia terkorban ke bigit. Oh, cantik! Tangan yang baik datang daripada pemain daripada RRQ. Super Yoshi, tendangan yang betul ke arah yang betul. Menyebabkan betul kill diberikan kepada pasukan RRQ. Itu yang saya risau tadi. Wave Dragon Fracture mudah mencukupi untuk meleburkan sesiapa sahaja. Dia tak mampu untuk menadah damage kurang tersebut. Jadi untuk Team Flash mungkin kena bermain dengan lebih berhati-hati lagi. Ya, tak dilupakan. Kita kena ingat bahawa Nolan mampu untuk melaksanakan farm dengan lebih laju. Jadi dia nampak bagaimana sekarang ini Gary mencapai level 7, begitu juga dengan Hades tak jauh beza. Cumanya kita boleh nampak at certain point Nolan ketika ini kalau dia berjaya untuk dominasikan kawasan terlebih dahulu turtle. So, kita nampak Okey, Razin kena dilakukan Super Yoshi pergi ke arah turtle. Razin akan ditendang terlebih dahulu. Hades dapatkan turtle. Razin menggunakan Flicker. Super Yoshi cuba untuk mengejar, tetapi pasukan Flash masih lagi boleh untuk memegang turtle tersebut. Kali ini turtle kedua berpihak kepada pasukan Flash. Masih lagi seimbang di antara kedua pasukan. Daripada sudut objektif, satu turtle berbalas dengan satu turtle. 1,000 gol ke hadapan untuk RRQ Tora taklah begitu jauh. Tapi itu yang green light kepada mereka untuk bermain dengan cukup agresif. Di bahagian bawah, Raf menjadi tumpuan. Tapi dielak dengan begitu mudah. Yup, kita nampak sekarang ni. The airstrike telah pun dilepaskan ke
ke arah Raf yang masih lagi tenang untuk berada dekat bahagian farming mereka. Diablo dekat bahagian atas ditekan sedikit dengan adanya Petrify dan juga Lethal Thunder Blow. Hampir untuk mendapatkan Gary, tapi sikit sebanyak itu amaran diberikan Super Yoshi. Skyzat, Flicker nampak Super Yoshi terus belah. Tetapi ada RWM, Skyzat masuk balik pula. Ada RWM sempat untuk memberikan kesukaran kepada Skyzat. Daripada segi untuk pengambilan minion tersebut. Macam boleh je tarik. Razin datang agak lambat, sebenarnya datang hanya untuk apa? Mempertahankan tarik bagian bottom lane sepertinya mustahil dilakukan oleh pasukan Flash. Daidun. Sedot terus 2 orang. Nasib baik sempat dia keluar. Tidak mengapa kerana tidak ada damage yang kuat dapat untuk diberikan dengan 2 orang yang agak keras. Boleh kita saksikan sekarang di Iron. Nanti kejar Lethal Thunder Blow. Flicker telah pun digunakan pakai untuk mengelak daripada Super Yoshi. Tenang. satu tendangan yang dilakukan kepada Diablo pula. Dan sekarang ini Diablo melarikan diri. Tidak berjaya untuk ditangkap lagi. Pergaduhan yang tidak membawakan apa-apa kill. Bukan tak ada makna tapi tak ada kill sahaja. Ya, masih lagi tak ada pemenang di antara kedua-dua EXP laner ini. Masih lagi segi, tetapi di bahagian bawah dengan nyawa Skyzat telah pun dicabut sebentar tadi. Menara juga telah pun ditumbangkan. Kemenangan yang agak besar juga kepada IQ Tora pada minit yang ke-6 ini. Dan ini juga bermaksud di mana untuk IQ Tora mereka mampu untuk juga meninjau kawasan jungle musuh dengan lebih mudah lagi. Hades ingin kontes. Cubaan. Tapi kita nampak Super Yoshi sudah pun bersedia. Masuk tapi sekarang Gary dah dapatkan turtle dengan lebih cepat. Halang terus. Namun di bahagian top lane ada sesuatu terjadi. Kalau kau menang something, aku pun kena menang sesuatu. Tarik di bahagian top lane terus dihancurkan oleh Skyzat. Seperti mana kita bincangkan ya. Double split push. Trade yang ada sebenarnya untuk kedua pasukan. Kita nampak bagaimana walaupun gol dimiliki oleh pasukan RRQ Tora terus saja buka. TC, Flicker dan juga Wings by Wings terus digunakan. Dairon sekarang di dalam bahaya. Ferreira strike terus diberikan Dairon. Akan dijatuhkan tendangan Super Yoshi masuk ke dalam tarik terpaksa untuk menerima damage daripada tarik juga. Tetapi nyawa 1.5 bar itu masih lagi boleh untuk dipertahankan. Dan seperti biasa guys, Flash memang stands for double split push. Kalau tak Skyzat, Diablo buat. Kalau tak Diablo, Skyzat buat. Ya, memang itu taktik yang sering kali digunakan oleh mereka. Cukup cemerlang. Mereka dah master pergerakan tersebut. Setiap kali team fight yang cuba untuk dilaksanakan oleh pasukan RRQ Tora, kita nampak Team Flash lebih pantas untuk memiliki kelebihan di bahagian long lane. Tambahan pula, rata-rata pasukan RRQ Tora sekarang ni, hero mereka adalah hero-hero team fight. Ya, Baba boleh katakan. Ya, bukan hero long Super lane. Yoshi. Ada pancingan cuba untuk dibuat. Dan sekarang ni dengan Ferreira strike, Super Yoshi akan terus dikeronyok. Diperangkap dalam semak Hesh di bahagian kiri. Hesh, kata si Yoshi. Tak, Gary dah menantikan tenangan tu, tetapi kawalan CC daripada Team Flash sebentar tadi tak mampu membenarkan Super Yoshi untuk menendang. Jadi mati saja percuma. Tapi sekarang ini Gary pula yang cuba untuk ditangkap. Diablo cukup menyakitkan. Sekarang ni combo di antara Hades dan juga Diablo. Ya, itu belum masuk lagi Farsa dengan Physical Strike. Itu daripada jarak jauh boleh sahaja untuk membedil gerakan daripada pasukan RRQ Tora sekarang ini. Percubaan kepada mereka untuk memberikan suapan kill kepada Raf masih lagi belum berhasil. Mereka cuba untuk bergerak di bahagian tengah, perhatikan kedudukan Kurtizi. Super Yoshi cuba untuk masuk tapi Razin sudah pun merhati kedudukan. Ambil Razin lah. Oh, nasib baik. Kadang Razin ni yang sasau. Dia je yang kena tendang, dia je yang kena tangkap. Jadi patutnya dia yang menangkap. Tapi sekarang ni dengan Ferreira strike dilepaskan pada waktu yang sama ada sedutan dilakukan. Hades mendapatkan Lord. Pada waktu ini juga nyawa rendah untuk Razin. Razin dikorbankan, Hades bersorangan diri. Mengendalikan 4 orang pemain dan Hades akan dikorbankan oleh Gary. Walaupun berjaya mendapatkan Lord, tetapi mereka terpaksa bergadai nyawa. 3 mati. Asbab daripada pengambilan Lord tersebut. mahal bayaran price tag daripada lot tersebut dengan 3 nyawa yang terpaksa diberikan kepada IQ Tora. Tapi sekurang-kurangnya mungkin nyawa boleh diganti semula dengan kawalan map. Tapi sekarang ni kita melihat instant replay. Mana Diren sebentar tadi tangkapan yang begitu cemerlang menyebabkan mereka mampu untuk menangkap banyak ahli Team Flash. Ya, kita boleh nampak bagaimana Diren yang mempunyai satu insting ataupun targeting yang lebih baik. Sebentar tadi dengan shifting sky dikeluarkan 2 orang kena dekat bahagian belakang, malah kedudukan daripada Diablo! Yo, Diablo! What a play from this player! Diablo Nachos sampai Gary sekarang. Kurtizi. Gary dibakar. Alamak, panas.
Dia tak tiup. Gary jadi sate. Dicucuk oleh pasukan Flash. Oh my god. Dia tak sempat tiup tadi. Tak sempat. Happy birthday to you. Saya ingatkan Ketizi landing sebentar tadi dah cukup bahaya dah. Dia menunjukkan muka di hadapan Gary tapi nampaknya tidak mampu untuk mendapatkan kill sebentar tadi. 6 kill 14/4 pada minit yang ke-10. Team Flash mula untuk melaksanakan gerakan yang jauh lebih agresif lagi. Kita orang, mereka kena merancang serangan mereka dengan lebih efektif. Kalau mereka melaksanakan tanggapan, kena pastikan burst damage mencukupi. Sebab sebentar tadi, ianya dimulakan dengan kegagalan mendapatkan Diablo. Tetapi itu adalah penggunaan NI yang cukup cemerlang daripada Diablo. Dalam masa yang sama, Kurt TZ sebentar tadi hampir juga untuk dikenakan hukuman. Yangnya kedudukan untuk Gary waktu itu. Tepat pula sasaran daripada Feather Eye Strike. Ralph yang ketiga ini masih lagi belum ada mati. Cuba untuk diberikan ruang kepada Harit. Carrykan the game. Iron cuba untuk memberikan ruang, tapi untuk mereka dapatkan menara ni sedikit berbahaya disebabkan basic attack daripada Harit tak mampu untuk dapatkan menara tersebut. Disebabkan basic attack Harit je lah siapa je guna basic attack kepada Harit sebenarnya. Jadi skill set perlu dikeluarkan. Kalau mereka fokus kepada turret itu semata-mata, kemungkinan besar mereka akan kena punishment balik. Tak dilupakan juga Diablo seringkali memberikan tekanan di bahagian side lane, menyebabkan Akitora juga sentiasa kena memerhatikan tekanan kedua-dua side lane supaya mereka tak diambil percuma resources. Sekarang Darren, alright, berada kat depan untuk membuka shifting clubs. Itu yang dimahukan untuk Yoshi sekali lagi. Sekarang Razen menjadi mangsa, dibiarkan begitu saja. Satu first crack yang baik daripada Razen, mendapatkan 2 orang pemain dari dia sekarang ini untuk menghalang daripada pemain pasukan Araki balik. Namun dia belum lagi mencukupi. Malah Gary datang untuk mengorbankan orang dan di bahagian bawah. Itulah yang paling sebenar-benarnya guys. Yang paling betul untuk gameplay daripada pasukan Flash. Macam boleh dapat dah? Split pushing yang dilakukan pada waktu ini. Last hit untuk dapatkan menara sebentar tadi. Tapi Super Yoshi 1v1 Super Yoshi! Diablo! What a play daripada Diablo! Gameplay yang begitu agresif sebentar tadi, tetapi lihat Team Flash juga tidak mengalah, memberikan tekanan sikit banyak di bahagian tengah. Kalaulah dapat lah sebentar tadi. Dapat dia mana? Uyo. Dia dekat bawah tadi. Diablo! Okey, Jangan main gila Mat dengan Diablo ni. dia kalau diabaikan sebentar, menara yang menjadi habuan. Sekarang ni Akitora berjaya untuk mendapatkan lot. Tetapi kalau mereka tak mampu untuk mendapatkan apa-apa inhibitor turret, ianya masih lagi satu kerugian yang agak besar sebenarnya. Sebabkan sekarang ini Team Flash mereka hanya boleh fokus kepada tekanan di bahagian atas. Ya, kesilapan besar pasukan Akitora tadi itu tidak berjaya mematikan Razen. Dan menyebabkan mereka kehilangan banyak orang juga. SkyZ dekat bahagian atas. Betul. Sekarang SkyZ agak berbahaya. Nasib baik dia boleh untuk sedar dengan lebih awal. Dengan cara mungkin menyerang buff tersebut dulu dan kantoikan kedudukan Gary berada dalam semak di bahagian top lane. Akan tetapi pada waktu ini juga pasukan Flash harus untuk melakukan pertahanan. Mereka menang besar di bahagian bottom lane, tetapi Lord akan memberikan kesan juga yang agak ketara untuk pasukan Flash pada waktu ini dengan menjatuhkan beberapa turret di bahagian atas. Dan kita juga kena berbincang kemampuan Team Flash melaksanakan pertahanan. Mereka ada Feather Strike, mereka adanya Electro Final Blow, jadi clearance wave tak menjadi masalah. Dan kalau ada dive yang dilaksanakan oleh Akitora, AoE CC yang dimiliki oleh Razin dan juga Hades mencukupi sebenarnya untuk memberikan gangguan. Kat sini kita nampak bagaimana Super Yoshi juga berjaga-jaga dengan setiap gerakan daripada dia punya The Way of the Dragon. Sebab dia tahu kalau dia salah tendang, mungkin dia mereka yang akan kena padahnya. Wih, Dairen tak boleh lari, Jok. Weh, tak boleh dia lari terus. Nasib baik dapat ulti. Kalau tidak, Dairen tu dah mati. Dekat situ lagi. Mak ai. Pantun Tiba-tiba. Ada kena rangkap-rangkap Ada dia tu. kena Ada. lah. Tapi Dia terima. ya, RRQ, Tora, mereka cuba untuk kawalkan kawasan minion mereka sekarang ni dekat bahagian bawah agak sedikit kritikal sebab dah pecah inhibitor turret. Jadi super minion ada. Bukan sahaja Super Yoshi, tapi super minion ni tu akan memberikan mereka kesukaran untuk memberikan pertahanan ketika mana Diablo melaksanakan split push ataupun backdoor strategi yang sememangnya dikenali untuk Team Flash pada masa ini. Dia bersudut itemization carry. Saya rasa dah cukup dah. Item dia sekarang ni dengan adanya Rose Gold, dia boleh survive ketika mana ada fracture daripada Gary. Dan tadi sebenarnya dia survive
disebabkan dengan adanya Rose Gold. Dan kita nampak bagaimana dengan adanya Flicker tidak menggunakan Purify bukan bermakna dia tak respect kepada Super Yoshi, tapi lebih kepada dia juga respect kepada Gary punya flanking. Dan kita nampak bagaimana proaktifnya Gary apabila mencari target. Dan jangan lupa juga tentang Raf yang dah pun menyiapkan Holy Crystal, Divine Glaive, Feather Heaven dan juga Stylium Sight. Jadi daripada sudut damage kedua-dua gold laner dah pun online sekarang ni. Cuma perlu diberikan ruang sahaja untuk mendapatkan kill. Lord dimulakan oleh Hades. Tarik tali terlebih dahulu flank. Super Yoshi. Ui, dapat! Akhirnya KTZ berjaya untuk ditangkap. Kali ini memberikan kill kepada Raf dan Hades menjadi mangsa kedua. Tidak mampu diselamatkan lagi. Dan Flash kali ini pergi terus ke belakang. Diablo mendapatkan game. Namun akhirnya Diablo tumpas di tangan King Dairen. Dan apa yang menarik perhatian sekarang ni bukannya Dairen, malah Raf belum mati lagi dalam MPLMY. Ya, tepat sekali. Mungkin lepas ni dia akan tukar nama Super Raf. Tapi sekarang nampak bagaimana SkyZ ditekan terlebih dahulu Razin. Buat apa weh? Razin hampir tak ditumbangkan. Menara di bahagian tengah hilang. Gary bersorangan untuk dapatkan Lord. Kemenangan yang cukup besar kepada Arcutora. Tangkapan flank pick off terhadap KTC merupakan hasil yang cukup lumayan sebentar tadi. Berjaya untuk mendapatkan Lord, berjaya untuk mendapatkan inhibitor turret, membenarkan mereka untuk melakar serangan yang seterusnya dengan jauh lebih mudah lagi. Dan kita juga kena ingat di mana untuk Arcutora, flanking mereka akan menjadi aspek yang berbahaya kepada Team Flash. Jadi untuk Team Flash, informasi di manakah posisi musuh itu perlu dicari. Diablo. Dia pancing. Second skill Diablo hampir. Jauh lagi Mat. Ini baru betul lah dia dan Diablo dan juga Benedetta ni memang sebati. Ya. You know? Dia lah Benedetta sebenar. Bermain-main dengan api begitu berbahaya buat ketika ini untuk Team Flash. Perlu bersiap sedia untuk melaksanakan pertahanan. Mereka mempunyai kemampuan untuk melaksanakan clean sweep. Tapi kita juga kena melihat bagaimanakah serangan daripada Arcutora. Adakah mereka akan melaksanakan pick off? Diablo! Kali ini akhirnya sekali lagi berjaya untuk ditumpaskan oleh Gary. Tak ada high ground ni. Lord yang telah pun masuk ke dalam kawasan pasukan Flash. Menunggu KTZ. untuk Paradise Strike. Serangan yang berjaya untuk dilakukan terhadap KTZ. Nyawa yang rendah dan tidak ada lagi Paradise Strike dapat untuk menyelamatkan keadaan, malah sekarang ini untuk Rex Regum Keon kemenangan.